Hari ini kita akan buat latihan cari skor Z dari jadual taburan normal piawai apabila diberi keberangkarian. Seperti yang ditunjukkan oleh graf ini. Iaitu seolah akan bagi keberangkarian macam sekarang ini 0.2704 ialah keberangkarian dan keberangkarian diwakili oleh luas di bawah graf taburan normal piawai. Ini ialah graf bagi taburan normal piawai ya. Mesti taburan normal yang piawai, bukan taburan normal saja. Dan kita dikehendaki cari nilai Z, iaitu C di sini. Dia boleh bagi satu huruf untuk mewakili nilai Z yang kita nak cari ya. Paksi mengufuk ini mewakili apa? Paksi Z iaitu semua nilai pada paksi Z adalah skor Z ialah Z. Okay. Mula-mula kita buat sedikit ulang kaji dulu sebelum buat latihan. Okay. Mula-mula kena tahu ciri-ciri lengkung normal piawai. Graf inilah dipanggil lengkung normal piawai ya. Graf bagi taburan normal piawai. Cirinya ialah simetri pada paksi tegak yang melalui min kosong. Dia adalah simetri pada paksi Y lah. Paksi tegak ialah paksi Y dan paksi Y ini melalui min dan min bagi taburan normal piawai adalah kosong. So tengah-tengah pada paksi Y ialah min kosong lah. Dan pelajar mesti tahu keberangkarian diberi oleh luas rantau di bawah lengkung normal piawai. Yang penting ialah dia mesti piawai ya. Okay, dan pelajar kena tahu lagi jumlah luas di bawah lengkung normal piawai ialah 1. Ataupun dengan ringkasnya jumlah luas sama dengan 1. Jumlah luas 1. Kalau separuh graf 0.5 lah. Separuh ialah 0.5. Tak kira separuh kanan ke separuh kiri adalah 0.5. Kalau separuh graf 0.5, seluruh graf 1. So ingat luas mewakili apa? Keberangkarian. So sama saja luas dan keberangkarian. Secara simbol ditulis P Z lebih besar daripada 0 sama dengan 0.5. Ini ialah simbol untuk mewakili keberangkarian P, kemudian dalam bracket menunjukkan julat nilai Z. Z lebih besar dari 0 maksudnya di luas di sebelah kanan 0 lah. Okay. Kalau luas di sebelah kiri 0, ia mewakili keberangkarian P Z lebih kecil dari 0. Kedua-duanya adalah sama dengan 0.5. Okay, dan satu perkara lagi ialah bagi sebarang nilai Z A. Kalau negatif A, P Z lebih kecil dari negatif A ialah diwakili oleh luas di sebelah kiri negatif A. Dan luas ini adalah sama dengan kembarnya, twinnya. Twinnya ini di sebelah kiri, twinnya di sebelah kanan. Ikut sifat simetri, luas di sebelah kiri negatif A sama dengan luas di sebelah kanan A. Sebab di sebelah kanan 0 ini adalah semua nilai positif, nombor positif. Tapi dia punya nombor adalah sama A. Hanya sini bubur negatif, yakni bubur positif. Luasnya sama besar. So, saya panggil dia kembar. Kiri kanan ini kembar dia sama. Sama apa? Sama luas. Secara simbol keberangkarian ditulis macam inilah. P Z lebih kecil dari negatif A sama dengan P Z lebih besar dari A. Kalau kanan mesti nombor
positif lah sini. Dia A lah sama. Contohnya sini ialah negatif 0.1. Sebelah sini ialah 0.1. Dua-dua ada 0.1. So luasnya adalah sama walaupun ini ialah negatif 0.1, sana ialah 0.1. Asalkan dia pun A, sana pun ada A. So size luasnya adalah sama, maka keberangkarian adalah sama. So kita akan guna sifat ini untuk tolong kita jawab soalan nanti. Okey, dan satu maklumat penting lagi yang pelajar kena faham, kena tahu ialah penggunaan jadual taburan normal piawai atau sifil yang selalu cikgu sebut itu kan. Sifil selain dari kalkulator ada sifil untuk kita cari keberangkarian kan. Hari ini ialah kita buat latihan proses yang terbalik iaitu diberi keberangkarian, kita nak cari pula skor Z atau nilai Z-nya. Okay. Untuk jawab soalan seperti ini, mula-mula kita kena fahamkan macam mana kita nak gunakan jadual taburan normal piawai ini. Okay. Jadual taburan normal piawai yang kita pakai dalam modul yang diserta dalam modul kamu ialah jenis lower tail. Dia ada upper tail, ada lower tail, ada dua jenis jadual. Yang kita pakai sekarang ialah lower tail. Okay. Dan jenis lower tail ini hanya boleh digunakan untuk carian terus. Maksudnya carian secara langsung untuk case di mana keberangkarian P, Z lebih kecil dari A dan A mesti positif. Mesti memenuhi dua syarat ini So satu raja adalah paling senang untuk memahami suatu konsep. Raja ini menerangkan apa yang dicerita tadi lah, iaitu jadual taburan normal piawai ini hanya boleh digunakan untuk mencari terus keberangkarian yang bagi Z yang lebih kecil dari satu nombor positif, iaitu contohnya A. A mesti ada di sebelah kanan paksi Y. Semua nombor Z di sebelah kanan paksi Y adalah positif. Dan luasnya mesti di sebelah kiri, maksudnya lebih kecil. Semua nombor di sebelah kiri A adalah lebih kecil dari A. Macam ini, lebih kecil dari A. So dalam keadaan ini saja kita boleh cari terus nilai keberangkarian, ataupun sebaliknya kita nak cari diberi keberangkarian, kita nak cari A pun sama juga. So kita mesti bekerja ke arah ini, maksudnya memenuhi syarat ini, baru kita boleh menyelesaikan soalan yang nak cari Z apabila diberi keberangkarian. Ingat yang ini tak boleh pakai kalkulator. Kalau nak cari skor Z untuk soalan yang secara terbalik ini, kalau nak cari keberangkarian, kalau diberi keberangkarian PZ lebih kecil dari suatu nombor ke lebih besar dari suatu nombor, kita boleh guna kalkulator untuk cari. Tak payah guna jadual pun boleh. Hari ini kita nak lihat soalan yang terbalik, iaitu diberi keberangkarian, kita nak cari balik dia punya Z. Bagi soalan macam ini tak boleh guna kalkulator. Mau jadual, so kena guna jadual hari ini. Kena belajar guna jadual untuk soalan yang terbalik ini, proses yang terbalik. Hari ini kita tengok soalan yang terbalik ini. Okay, kita boleh mula tengok soalan satu. Kita mula dengan soalan yang paling asas sekali, yang boleh dapat terus nilai Z dari jadual. Tentukan nilai M. Nilai M ini mewakili suatu
nilai Z lah, ataupun skor Z lah. Skor Z itu ataupun nilai Z itu ada pada paksi ufuk, paksi mendata ini. Tentukan nilai M bagi keberangkarian, ini ialah simbol bagi keberangkarian P Z lebih kecil dari M. Diberi ialah 0.7123. Okey, dah cikgu dah labelkan 0.7123 di tempat luasnya. Nah, bagi pelajar faham di mana. Okey, M di sini, maka 0.7123 ialah luas di sebelah kiri M. Luas di kiri M diberi macam ini. Sebab lebih kecil, kita lorekkan di sebelah kiri nilai Z, iaitu M di sini diberi nama M, kita nak cari. Senang saja nak cari. Okay. Pelajar macam main permainan apa? Cari nombor yang tersembunyi. Nombor yang tersembunyi di sini ialah keberangkarian 0.7123. Pelajar semua cuba cari di mana? Dah nampak belum? 0.7123. Jadual ini ialah sekerat. Sebab semua sekali keseluruhan jadual tak boleh muat pada frame ini. 0.56. Pandai. Sini. So sangat senang saja hari ini punya latihan kan, dan seronok nak main macam nak cari harta karun cari apa yang tersembunyi sambil belajar sambil main. Inilah 0.7123. So keberangkarian yang diberi itu kita cari di bahagian dalam jadual ini. Sudah dapat, kita baca ke kiri untuk dapat nilai Z yang mula-mula dulu. Ini. Kemudian sambung baca ke atas. Kena baca ke kiri, kemudian baca ke kanan. Baca ke atas. So kemudian kita tulislah jawapan. M, tulis M sama dengan, ini ialah M. Ini ialah M. So M ialah 0.56. Itu saja, sangat simple. Dah dapat cari nombor itu dalam jadual, tuliskan saja nilai M, iaitu nilai Z atau skor Z. Okey, semua dah faham kan? Inilah jawapan, satu saja. Di sini tak payah, tak ada jalan kerja apa. Jalan kerja ialah kamu cari, main cari nombor yang tersembunyi ini. Dah dapat, tuliskan dia punya Z lah, iaitu dipanggil M di sini Okey, kita pergi ke soalan 2 yang sama jenis. Sekali lagi, jenis yang sama, tukar saja nilai keberangkarian. Sekarang tentukan nilai K bagi keberangkarian sama dengan 0.6628. Bagi keberangkarian bagi Z yang terletak, Z yang kurang dari K, Z yang lebih kecil dari K. So soalan dia lakarkan luas di sebelah kiri K sebab keberangkarian ini untuk nilai Z yang lebih kecil dari K. So 0.42. Bagus. 0.42. Dah jumpa, saya circlekan 0.42. 0.42. Ya, sini. 0.6628 dah jumpa. Ini kena tengok mata siapa lebih cepat lah, dah nampak Okey, pergi ke kiri baca dulu 0.4, tulis dulu 0.4, kemudian sambung tulis 2 lagi Pergi ke kiri, kemudian pergi ke atas baca. Kosong point 42. Kena bagi besar sedikit. Baru nampak okey. So senang saja, lepas dah jumpa 0.6628, baca dia punya nilai Z nampak tak Z di sini? Baca dia punya nilai Z Nah, ini Z-nya diberi pada sebelah
kiri dengan atas you kena sambung baca 0.4 kemudian sambung tulis 2. Inilah jawapan. K, tentukan nilai K. K adalah nilai Z. Z, paksi mendata ialah paksi bagi nilai Z atau skor Z. Okey, sekarang jenis yang level up pula ni macam permainan macam game. Mula-mula paling basic sekali, sekarang tambah sedikit level kesukaran. Tapi you pernah buat jugalah. Okey, Raja menunjukkan lengkung taburan normal piawai. Semua lengkung ini ialah yang piawai lah. Baru kita boleh buat lah. Semua keberangkarian mesti untuk taburan normal piawai. Diberi keberangkarian yang diwakili oleh rantau berlorek ialah 0.2704. Seperti yang ditunjukkan pada Raja atau graf atau lengkung. Sini. Dia diberi, dia sekerat sini. Dia bukan keseluruhan. Kalau soalan tadi ialah senang, dia keseluruhan maksudnya seperti yang seperti apa? Keberangkarian yang diberi oleh jadual. Dia mesti sampai ke hujung yang jadual bagi di sini yang semua nombor yang 4 tempat perpuluhan itu ialah untuk luas dari suatu nombor dari kiri hingga ke hujung lengkung. Sekarang kalau sekerat, you kena buat kerja sedikit lah. Level up, kena buat sedikit kerja. Okay, soalan 3. Apa yang kamu kena buat? Ini tak boleh baca terus 0.2704. Apa 0.74 jawapannya. Bagus. Bagus. So sekarang kena buat sedikit kerja. Apa yang kena buat sebelah sini 0.5 atau 0.5. Ini guna sifat yang mula-mula kita buat ulang kaji kan. Kena guna pengetahuan panggil apa? Separuh graf luasnya 0.5. Separuh graf ialah 0.5. Tarik bagi besar, bagi nampak. Ini separuh graf maksudnya sebelah kiri. Luas sebelah kiri yang putih ini adalah separuh. So separuh luasnya 0.5 atau keberangkariannya 0.5. So sekarang pelajar kena buat ikut sifat jadual ini. Sifatnya ialah hanya boleh baca keberangkarian bagi apa? I bagi Z yang lebih kecil. Dia masih Z yang lebih kecil. Lebih kecil dari apa yang kita nilai C yang kita nak cari kita mesti guna C sebab kita nak cari C, kita kena melibatkan C kita kena melibatkan luas di sebelah kiri C. Keberangkarian bagi luas ini ditulis sebagai PZ lebih kecil dari C. PZ lebih kecil dari C. Dia sama dengan apa? Kita tambahkan dua luas ini sajalah. Secara simbol keberangkarian ditulis macam ini mesti lebih kecil sebab jadual hanya boleh baca untuk yang lebih kecil. So tulis sama dengan 0.5 tambah luas yang diberi oleh soalan 0.2704. Yang mana you tulis dulu tak apa. Sebab yang tambah yang mana dulu pun tak apa. Boleh tulis dulu 0.2704 tambah 0.5 pun boleh, sama saja. Lepas itu kira lah. Lepas itu tambahkanlah berapa. So saya tulis kat bawah lah. Tulis baik-baik lah. Ikut cara kita tulis langkah kerja yang kemas. Tulis sama dengan kat bawah pula. Lepas tambah, boleh tambah senang. Boleh guna kalkulator ke tambah dalam otak saja pun boleh. 5 itu tambah kepada 2 lah. Sebab ialah selepas titik. So tambah ikut lajur 0.7
704. Okey, dah dapat luas Z lebih kecil dari C, baru kita cari 0.7704 di bahagian dalam jadual. Di mana? Bawah sekali. Ada kat bawah sekali nombor ini 0.7704. So kita kena cari luas di kiri C sampai ke hujung kiri sekali baru kita baca dari cari dari jadual. Dia punya Z ialah 0.74. So jawapan ialah tulis apa? Tulis, sekarang C so tulis C sama dengan 0.74 ikutlah dia C, kita pakai C C ialah Z lah atau panggil skor Z atau nilai Z inilah jawapan. Tak ada ruang I tulis kat sini Kalau ada ruang, pelajar boleh tulis di bawah sini. Kena tulis C jangan sambung hanya ikut dia bukan keberangkarian P ini dia line dia ialah C, kena tulis C sama dengan 0.74. Dia bukan keberangkarian, ini keberangkarian luas ialah keberangkarian. C ini pada paksi Z ialah nilai Z Okey, so sekarang soalan 4 sama juga bagi latih satu soalan lagi yang sama jenis. Okey, diberi keberangkarian bagi rantau berloret ini ialah 0.1443. Cari nilai C ini. So sama juga kita kena guna konsep separuh graf sebab di sini melibatkan separuh graf So kita kena tahu separuh graf sama dengan 0.5. So boleh cikgu label kat sini bagi pelajar lebih faham. Kosong point 5. Ini 0.5 separuh graf. Mengapa saya perlukan 0.5? Sebab kita kena cari jumlah luas di sebelah kiri C baru kita boleh guna jadual ini. Kita perlu jadual ini hanya bagi luas di sebelah kiri suatu nombor yang positif. Contohnya C di sini. So kita kena jumlahkan dua-dua inilah. Macam soalan tadi lah. Macam soalan ini lah. Okey, kita buat ikut cara yang sama. Okey, sekarang ialah P lebih kecil, P bagi Z lebih kecil dari C maksudnya luas, jumlah luas di sebelah kiri C sama dengan 0.5 tambah, sekarang saya tukar. Ini ialah soalan tadi, tukar saja, tengok sama cara. Sama langkah, hanya sekarang tukar nilai keberangkarian yang diberi oleh soalan sekarang. 0.1443. Okey. Kemudian just tambah sajalah. Okey, saya copy paste saja. Okey, sekarang tambah ialah 5 tambah 1 jadi 6. Jadi 6, 4, yang lain tak berubah kan sebab 5 ini ialah tambah kepada 1. So jadi 6, yang lain itu salin balik. Kemudian kita barulah sekarang ialah memenuhi apa? Memenuhi syarat atau ciri-ciri jadual ini untuk guna jadual ini. Ini boleh baca. Ini ialah luas di sebelah kiri C keseluruhan luas di sebelah kiri C sekarang 0.6443. Okey, dah jumpa belum pelajar di mana? Kat 7. Kat sini. Ya. Okey. So saya circle. Ni boleh dapat jumpa ni. Tengok siapa mata lebih tajam nampak dulu. Ini senang saja. So inilah cikgu nak bagi you buatlah ulang kaji ini sebab senang saja.
Kalau you ada belajar senang saja. So kita pergi ke kiri baca dia punya Z ini sebab lajur yang pertama ini adalah nilai Z yang kita nak cari ya. 0.3 lepas itu sambung baca ke atas 0.37. So tulis. Sekarang ada cukup ruang saya boleh tulis kat sini. Tulis C, sekarang nak cari C kan. Ini Z kita ialah sekarang dia tak bagi nama Z lah, dia bagi nama lain lah. Sebab keseluruhan secara am ialah Z. Secara spesifik sekarang dia boleh bagi apa-apa huruf lah untuk mewakili nilai Z yang kita nak cari ya. C sama dengan 0.37. 7. Okey, saya semua dah pandai lah ha. Sebab senang saja. Okey, itulah cara kena ikut macam ni ya. Langkah kerja kena tulis macam ini ya. Tunjuk ini. Langkah kerja ini ada markah. Jangan you hanya terus tulis C sama dengan ini ya. You boleh tengok nanti dia ada markah di sini kan. Dia 3 markah. Ini 1 markah, 2 markah, 3 markah. So you jangan terus bagi 1 sajalah kalau 3 markah kan. Okey, sekarang kita tengok lain jenis pula. Lepas ini yang tengah-tengah ini yang 0.5, sekarang bagi pula yang bukan 0.5. Yang macam ni. Tapi ini you pernah buat juga pada you punya PB pernah buat. Okey, Raja menunjukkan suatu graf taburan normal piawai. Luas rantau berlorek ini ialah 0.8742. Ini saya tak label ini maksudnya sini tahu semua yang hitam ini. Warna hitam ini ialah luasnya 0.8742. Sekarang nak hitung nilai K iaitu skor Z kita di sini. Macam mana? So konsepnya ingatkan yang mula-mula iaitu jadual ini. Apa yang jadual ini? Ini dalam nilai dalam ini mewakili apa? Iaitu luas di keseluruhan luas di sebelah kiri suatu nilai Z. Sekarang kita perlu cari keseluruhan luas di sebelah kiri apa? K, iaitu Z yang kita nak cari kita kena cari luas di sebelah kiri Z yang kita nak cari itu iaitu K. So kita cuba cari ini lah level up lah. Game sudah level up dia tak bagi terus keseluruhan luas macam soalan 1 dan 2 mula-mula tadi ya. So senang saja kalau kita dah faham dia punya konsep apakah keberangkarian ini. Dia mewakili luas di mana dan kita bekerja ke arah itu. Iaitu kita carilah luas yang putih ini, sekerat putih yang tak tahu lagi. Kita ada kalkulator, so senang saja. So langkah pertama pelajar cari dulu luas ini, luas yang putih ini ya. Luas yang putih ini kalau tulis dalam langkah kerja kita kena tuliskan sebagai keberangkarian. Kita tak tulis luas, kita tulis P iaitu keberangkarian bagi Z lebih kecil dari ini kiri ialah lebih kecil dari nombor negatif 1.2. Ini senang saja tekan kalkulator. Masih ingat kan? Dah banyak kali kita latih pelajaran apa yang panggil apa whiteboard.5 itu kita latih cari keberangkarian kan pakai kalkulator. So lebih kecil pelajar tekan apa P kan, pilih P, tekan 1 pilih P, kemudian masukkan negatif 1.2, keluarlah jawapan dan pelajar bunda kepada 4 tempat perpuluhan ialah yang ini sebab kalkulator dia bagi 5 tempat perpuluhan. Sebab jadual tengok sini keberangkarian yang semua yang diberi 4 tempat perpuluhan yang selalu cikgu sebutkan. So kita bundakan sebab sekarang pun kita nak pakai jadual. So kita bunda seperti jadual lah 4 tempat perpuluhan, kemudian tambahkan dengan luas hitam yang diberi inilah iaitu luas rantau berlorek yang diberi oleh soalan. Okey, separuh sebahagian sekerat diberi. Sekerat lagi kita cari sendiri pakai kalkulator. So jumlahkan putih dan hitam, kita dapatlah jumlah luas iaitu PZ lebih kecil dari K, iaitu jumlah luas di kiri K yang boleh kita rujuk kalkulator nanti yang kita boleh dapatkan dari kalkulator iaitu 0.9893. 0.9893. Ini di sini ada circle siap-siap senang aja kat sini. So baca ke kiri
baca ke atas, dapatlah K kita, K di sini ya, iaitu skor Z kita atau nilai Z kita 2.30 pun kita tulis sebab memang dia maksudnya dia bunda jadi 2 tempat perpuluhan memang ada kosong kita tuliskan Okey, faham kan? Mesti faham Okey, kita lihat satu contoh yang macam ini, soalan 6. Okey, I tukar nilai saja. Tukar nilai saja. Tadi ialah negatif 1.2, so cara sama lah. So matematik sangat senang. Tukar nilai tapi cara adalah sama. Kita buat ikut cara yang sama. Kalau sudah faham dia bagi soalan apa pun dia tukar nilai, kita masih boleh buat. Macam inilah. Inilah soalan So kadang-kala tengok. Kadang-kala dia bagi tahu macam ini ayatnya. Luas rantau berlorek. Ini. Okey, sekarang walaupun soalan sama tapi cara dia cara soalan itu sebut lain, tapi pelajar kena faham tukar sikit, jangan kata tak pernah buat pula So diberi keberangkarian P maksudnya diberi keberangkarian bagi Z di antara negatif 0.61 dan K ialah 0.5025. Ini sama maksud dengan apa? Luas rantau berlorek di antara negatif 0.61 dan K ialah 0.5025. Sama macam soalan tadi ini. Hanya ini dia tak pakai simbol P keberangkarian itu, dia sebut luas. Soalan 6 sekarang dia guna simbol apa? P. Ingat kan? Sebab luas dan keberangkarian adalah sama kan. So soalan dia kadang-kala dia pakai luas, kadang-kala dia pakai simbol keberangkarian P macam soalan 6 sekarang dia pakai simbol P. Ini juga luas. Maksudnya luas di antara negatif 0.61 dan K lah. K ini soalan macam ini. Sekarang sama juga. Sekarang saya nak tunjuk yang sudah ada langkah kerja sedikit. So cepat sikit, tak payah cikgu type lama-lama. Okey, sama juga. Ini proses sama macam soalan 5. Iaitu mula-mula kita kena faham kalau nak pakai jadual, nak guna, nak cari apa keberangkarian yang 4 tempat perpuluhan di sini, kita pastikan ikut peraturan jadual juga, iaitu mesti dapatkan jumlah luas di sebelah kiri Z yang kita nak cari, iaitu K. So maksudnya sekarang soalan hanya bagi sekerat saja kan, ini tak sampai ke hujung. So sekerat yang tak tahu itu kita boleh cari sendiri. Sekarang dia bukan 0.5. Dia bukan 0.5. Kita kena guna kalkulator cari macam sekarang. Yang putih ini, luas putih itu sama juga dengan keberangkarian PZ. Sama ini, PZ lebih kecil dari negatif 0.61. Yang ini kita tekan kalkulator, tekan 1, pilih P kan. Lebih kecil kita pakai P yang PQI itu kita pakai P. Kita dapatlah keberangkarian ini sudah bunda jadi 4 tempat perpuluhan. Senang aja, lepas dah dapat ini you dapatlah 1 markah. Ya ni sebab ini kerja tambahan yang perlu kita buat. Kita tambahkan luas yang kita dapat dari kalkulator ini dengan apa yang diberi, yang sekerat, yang hitam di sini, nampak hitam di sini ataupun dipanggil rantau berlorek. Luas rantau berlorek ialah 0.5025. So yang mana tulis dulu pun boleh asalkan you tambahkan dua-dua ini, you dapatlah jumlah luas di kiri K. Ini 0.7734, then you boleh carilah di main permainan, cari dia sembunyi kat mana. Nombor ini sembunyi kat mana? 0.7. Sini, bawah sini. So jawapan 5. Bagus. 0.75 iaitu di sini Ni bawah sekali sini. Di baris bawah sekali dah nampak 0.7734. Baca ke kiri ialah 0.7. Lepas itu sambung baca ke atas, then you sambung tulis 0.7. 0.75. 0.75
0.75 saya typekan jawapan K ya. Yang merah ini ialah jawapan akhir lah. You kena tunjukkan semua jalan kerja yang cikgu tulis di sini ya, penyelesaian. Ikut macam cikgu tulis lah, ini langkah kerja yang betul lah. 0.75. Ini kena tulis ini. Yang putih ini cari dari kalkulator, dah dapat kita tambahkan dengan sekerat hitam yang diberi. Tambahkan, lepas itu hasil tambah ini kita cari dalam jadual. Sudah boleh cari nilai Z lah. Kita tuliskan K, jangan tak tulis K pula, salah. Kalau tak tulis K, dia sama dengan atas ini, dia sama dengan keberangkarian yang atas. Dia lain, ini asing. Tadi ya baris atasnya ialah keberangkarian. Sekarang ialah apa? Nilai skor Z lah, yaitu K. Ataupun Z sajalah. Z ialah di sini diberi nama K. Okey, sekarang tengok pula soalan yang lain jenis. Dia ada pattern lain pula. Dia ada beberapa kemungkinan. Luas ini dia boleh bagi macam-macam kan. Dia boleh lorek di sini, lorek di hujung kanan. Kita pertimbangkan semua kemungkinan. Soalan ini. Jika Z adalah pemboleh ubah rawat normal piawai, tentukan nilai C sedemikian hingga keberangkarian Z lebih besar dari C, iaitu yang dilorek di sini. Mewakili keberangkarian inilah, keberangkarian bagi Z lebih besar dari C ialah 0.3347. 0.3347. Ini pun agak senang. Ini sekarang dia bagi sebelah kanan. Dan yang paling penting pelajar kena faham kegunaan jadual ini. Jadual ini berfungsi macam mana? Semua nilai keberangkarian atau nilai luas di sini ialah di sebelah kiri. Sekarang soalan sengaja bagi sebelah kanan. So maksudnya tak boleh pakai lagi. Pelajar kena convert dia supaya boleh pakai, iaitu pelajar kena cari luas di sebelah kiri C pula, iaitu luas di sebelah kiri yang putih ini. Satu tolak berapa jawapan? Ini saya kena type sedikit ini. Sebab belum. Mula-mula ialah cari ini. So paling senang saya lebih faham ialah tak mau tunjuk banyak-banyak langkah tulis simbol, ialah terus tunjuk pada graf. Luas ini apa nilai luas kat sini? 0.5. Bukan 0.5. Ini putih ini nak cari sebelah kiri. Macam mana nak cari sebelah kiri ini? Ingatkan satu lagi konsep yang pelajar kena tahu, iaitu jumlah luas. Jumlah luas di bawah graf ialah berapa? 1. Kita guna jumlah luas sebab soalan dia sengaja bagi sebelah kanan. Sebelah kanan tak boleh pakai, kita kena cari kiri. Macam mana nak cari kiri? Senang saja. Kiri tambah kanan sama dengan 1. So kita mau kiri, kita tolak kanan. Guna apa? Total. Total ialah 1. 1 tolak 0 point yang diberi 1 tolak 0.3347. So sama dengan berapa? Sama dengan cuba tekan kalkulator lah, dapat berapa? 0.6653. Tak tolak saja, guna kalkulator tolak saja. Okey. Inilah luas di sebelah luas yang berwarna putih ini, iaitu keseluruhan luas di sebelah kiri C kita cari dengan 1 tolak luas hitam ini saja. Sangat senang, ingatkan. Kiri tambah kanan dapat jumlah 1. So mau cari kanan, kita tolak kiri. Kita nak cari kiri, kita tolak kanan. Sama saja, kita tolak. Okey, dah tolak. Inilah yang kita boleh cari ini ialah bagi senang faham. Ada pelajar dia faham macam ini. Okey, sekarang nak tulis betul-betul dia punya jalan kerja. Iaitu kita nak guna simbol P bracket ini Nak guna P bracket.
nak guna simbol P bracket. Ialah kita tulis P Z lebih kecil dari apa? C ya, sekarang ialah C ya. Saya nak wakilkan luas yang kita cari ini dengan simbol keberangkarian P ya. Simbol jalan kerja kita kena tulis ini. Kita bukan tulis luas, kita kena guna simbol P lebih kecil dari C ya. Sebab kiri kan, kiri ialah lebih kecil. Sama dengan apa yang tadi lah, ulang saja yang tadi. Sebab sini kita tak guna simbol P. Kena tulis semula kat sini. 1 tolak 0.3347. Sama saja lah. Hanya sini tak tunjuk simbol. Tapi jalan kerja kena tunjuk ini. P bagi Z lebih kecil dari C. Kena tunjuk ini cara yang betul. Cara yang proper untuk kita tulis. Lepas itu ini pun boleh apa copy paste kat sini. Ini nak bagi faham lah. Kalau you betul-betul tak tahu, you tulis lah sini pun boleh juga. Lebih baik dari langsung tak ada apa kan. Ini you tunjuk, ini pun tunjukkan you boleh faham. Hanya you tak tahu tulis. Mungkin ada pelajar tak tahu nak tulis simbol P apa Z ini kan. Ini ialah mewakili apa? Luas di sebelah kiri yang lebih kecil. Maksudnya semua nombor di sebelah kiri C lebih kecil dari C. Sekarang baru kita boleh cuba cari 0.6653. Cuba main pula cari nombor ni ada tersembunyi kat mana-mana. Ada siapa dah jumpa? Saya rasa tak ada orang akan jumpa kali ini. Ya, tak jumpa. Tak jumpa. Sebab apa tak jumpa? Itulah kena tunjuk juga case yang tak jumpa. Boleh tak jumpa. Sebab you tengok kolom di sebelah kanan ini ada satu lagi yang tak pernah guna sebelum ini ya. So ini kalau tak jumpa maksudnya you kena main tambah. Tambah bagi cukup bagi dapat 0.6653. So bagi soalan ini saya nak bagilah soalan yang tak boleh jumpa terus. Jangan you kata mengapa tak jumpa. Kita ada satu cara untuk buat, iaitu kita pakai ini tambah. So apa yang kita buat ialah kita cari nombor yang paling besar, yang paling hampir dengan 0.6653, iaitu 0.6628. Ni boleh tengok ini 0. So kena hati-hati cari ya sini. Sebab apa? Sebelah kiri tak boleh ya. Sebab ini ada satu nombor lagi yang lebih besar dari ini. Kita mesti cari yang paling besar. Sebelah kanan tak boleh sebab dah lebih besar. Kita tak lebih besar tak boleh. Kita kena cari yang paling besar yang hampir. Hampir. Yang paling hampir. Okay, kemudian kita boleh siap-siap dulu. Masa ini tak boleh lari lah, mesti start dengan 0.4 dan ini pun tak boleh lari, tapi kita kena tambah sebab boleh baca sampai macam cikgu selalu kata sifir ini boleh baca nilai Z sampai 3 tempat perpuluhan. So sini sudah satu tempat 0.4 ini satu tempat, ini 2 tempat. Hujung kanan ini yang kolom sebelah tambah ini boleh bagi lagi tempat perpuluhan yang ketiga. Sekarang melibatkan tempat perpuluhan yang ketiga. Soalan-soalan sebelum hanya melibatkan sampai sini saja kan, belum melibatkan tambah. So hanya 2 tempat perpuluhan saja untuk soalan sebelum-sebelum ini. Okay, nak tambah berapa? Senang saja. Hanya pelajar tekan kalkulator, mesti ada kalkulator lah, dan senang kerja. Tekan 0.6653, pelajar tekan tolak saja. Guna yang apa yang kita mau cari 0.6653 tolak apa yang kita cari ini, yang paling dekat ini. Tolak nombor yang paling, tengok kurang berapa lagi, dan kita boleh tambah lah. Apa yang kurang, berapa yang kurang itu kita tambah. 25. 25 kita akan dapat
0.0025. 0.0025. Okey ya. Ini dia tak tunjuk sini sebab tak cukup ruang kan. Kertas satu muka saja dia 0.00 itu tak tunjuk, dia hanya tunjuk yang tak kosong iaitu 25 di hujung bukan dia betul-betul tambah 25, dia tambah di sini ialah 0.0025. Bermaksud 25 itu tambah ke hujung 2 digit so kita ambil lah. Sekarang kita ambil lagi apa? Lepas kita tolak, kita guna keberangkarian yang kita mau itu, tolak nilai yang paling dekat itu, kita tengok kurang berapa, kita ambil. Kurang 25, kita circlekan 25. Dan apa yang kita mau bukan tulis 25, kita mau yang atas, nilai Z yang atas. 7. 7. Okey. Ini banyak step lah. 0.427. Itulah jawapan akhir. 0. So dah faham kan? Sangat senang dah faham, sangat senang. So tulis C sama dengan 0.427. Sambung baca saja 0.427 itu dan cikgu kata jadual ini hanya boleh baca sampai baca apa Z sampai 3. Dia boleh baca sampai 3 tempat perpuluhan saja, tak sampai 4 sebab tengok sini 1, atas ini 2, hujung sekali 3. Itulah langkah kerja cara kita nak tulis. Okay, akhir sekali kena tuliskan C tulis C lah, kalau M tulis M lah. Macam ini so kalau sini dah tulis, sini pun tak payah tulis. Tapi tulis sini untuk pelajar yang baru belajar cepat faham lah. Terus tekan kalkulator ini, kalau nak cepat ini tak payah tulis, kalau nak tunjuk kat sini 1 tolak sebelah sini, terus tulis sini ialah 0.6653. Ingat ini keberangkarian. Okey, sekarang kita tengok satu lagi soalan yang sama pattern. Macam ini, sama pattern hanya sekarang saya tukar nilai. Sekarang 0.3483. Lebih besar soalan sekarang dia bagi tahu Z adalah pembeli ubah rawat normal piawai. Tentukan nilai C sedemikian hingga keberangkarian Z lebih besar dari C lebih besar, so kita lorek sebelah kanan C. Luas ini ialah 0.3483. 0.3483 lah. Ini soalan dia hanya sebutkan pada ayat saja, pelajar boleh labelkan Kalau dah faham tak apa. Ini cikgu nak bagi lebih faham, cikgu tunjuklah. Maksudnya luas rantau berlorek ini ialah 0.3483. So cepat-cepat Kalau nak cepat terus guna kalkulator, tekan 1 tolak. Terus tekan nak sebelah kiri pula. Sebab dua-dua ini jumlah luas ini ialah 1. Mau cari yang sebelah lagi? Sebelah kiri. Sebelah kiri lagi. Just tolak saja, guna total. Yang penting tahu total 1. Pakai 1 untuk tolak. Berapa? 1 tolak 0.3483 dapat 0.6517. Ya, betul. 0. Bagus. 0. Ini pula ialah luas di sebelah kiri C pula. 1 tolak saja. Okey. Sekarang jalan kerjanya ialah apa? Tulis dalam bentuk keberangkarian sebab pelajar semua ingat luas ialah keberangkarian Ingat luas ialah keberangkarian. Sekarang kita nak tulis luas ini dalam P dalam simbol keberangkarian iaitu pakai P huruf besar, kemudian open bracket, maksudnya keberangkarian bagi Z macam mana. Sekarang kita mau apa? Kalau nak pakai jadual mesti guna yang lebih kecil. Jadual ini dia bagi luas yang di sebelah kiri iaitu Z-nya lebih kecil dari C. Lebih kecil dari C sama dengan 1
tolak. Tolak 0.3483. Okey, 1 tolak 0.3483. Dapat Okey, so dapat kosong. inilah jawapan tadi lah. Inilah jawapan tadi. Ya, C sama dengan C sama dengan 0.29. 0.39. okey, bagus. 0.39. Okey, bagi besar sikit. Ini yang kita, ini sekarang I bagi senang pula. Dah tahu sekarang I bagi yang nombor yang boleh dapat terus. Tak payah penat-penat tambah. Ini ingat sini tambah. Ya. Boleh jumpa. Okey, saya circle kat mana. 0.6517 ini boleh dapat tepat-tepat. Tak payah nak tambah-tambah. Tak cukup, ini cukup-cukup. Boleh jumpa sebiji 0.6517, baca ke kiri 0.39. 0.39 So tulis jawapan C sama dengan, sekarang apa yang kita baca ialah Z. Z di sini diberi nama C 0.39. Okey lah, ini 0.39 jawapan akhir C yang soalan ini suruh kita cari C kan. Okey, dah faham sekarang tengok Soalan yang 9. soalan 9 sampai 9, 10 ialah pattern last sama, 9 dan 10 sama jenis. Sekarang dia bagi ini yang paling level yang paling rumit lah. Bukan rumit lah, dia lebih banyak langkah lah. Paling banyak langkah lah, bukan susah lah. Kalau you dah faham, kita hanya bekerja ke arah apa, kita mau apa. Kita punya tujuan ni, kena tahu tujuan kita ialah mau cari luas di sebelah kiri satu nombor positif. Ini walaupun luas di sebelah kiri C tapi tak boleh pakai. Ini bukan nilai yang diberi oleh jadual. Sebab apa? C ini bukan positif. C sekarang ada di kiri, Pak CY ialah negatif. Negatif tak boleh. Sebab semua di sini ialah Z yang positif. Z yang negatif tak boleh. Kita kena pakai kembak. Ini tak boleh pakai, kita pakai kembaknya di sebelah kanan yang cikgu tunjuk yang negatif A dengan A lah. Okey Jika Z adalah pemboleh ubah rawat normal piawai tentukan nilai C sedemikian hingga keberangkarian bagi Z lebih kecil dari C ialah 0.1891. Ingat keberangkarian sama dengan luas. Okey, sekarang kita tengok sebab banyak langkah kan. Saya ada type siap sebahagian sini. Okey. So ini soalan. Ini yang kita buat ini yang saya buat, pelajar kena buat ni. So kita lebih baik you nak lakar kat sini pun boleh. Saya lakar lain supaya nampak ini lain. Saya lakar satu graf yang baru. Tunjukkan sekarang apa yang kita mau guna, kita tak boleh guna sini. Kita mesti guna apa? C yang positif. Tapi ini C memang negatif. So tak mau keliru, saya pakai satu huruf baru katakan B lah, bagi kembaknya satu nama baru I tak mau bubuh negatif C, nanti you confuse pula mengapa sini. Ubah ni saja. Ini ialah apa tau? Sana. Ini tengok sini. Kita tengok balik apa yang pengetahuan yang pelajar kena tahu. Ingat soalan yang bentuk macam ini yang kena cari Z apabila diberi keberangkarian pelajar kena dalam otak mesti ada ini, raja ini. Maksudnya kita mesti bekerja ke arah apa? Dapatkan luas di sebelah kiri suatu Z yang positif. Maksudnya Z mesti ada di sebelah kanan Pak CY sini.
Okey. Tadi dia walaupun bagi luas di sebelah kiri, tapi dia punya Z ialah negatif, tak boleh. Ini mesti Negatif, nampak tak sini. boleh. Positif. Bolehlah Z positif. nak pakai Z2, pastikan nilai Z itu ialah positif. Ini A, syaratnya A bernilai positif. Dan sekarang kita nak pakai kembak ini. Pengetahuan ini. Ini yang merah, dalam kotak merah ni. Sekarang ialah soalan dia bagi yang raja first ini. First one ini, iaitu dia bagi luas di sebelah kiri satu Z yang negatif. Z yang negatif, sebab apa? Tak boleh pakai kan? Ikut apa? Ikut ini kita tak boleh pakai. That's why kita kena minta tolong kembaknya. Kembak. Adik kembaknya. Ni abang kembaknya. Sini. Sebab apa? Dia size sama, kita boleh minta tolong lah. Sebab asalkan luasnya sama, ini pun nilai akan sama. Bila luas sama, ini akan sama. Hanya kita tahu, kita nanti terbalikkan dia punya tanda sajalah. Asalkan kita dah dapatkan dia punya nilai A sama, kita tahu dia punya A, nanti kita boleh tukar saja positif ke negatif, kita boleh tukar saja. Sebab apa? Luas sama. Kembak dia sama. So soalan 9 ini dia bagi luas ini tak boleh guna sebab tak boleh baca dari sifir. Kita supaya boleh baca dari sifir, maka kita pakai dia punya kembak kat sebelah hujung kanan. Okey, yang sebelah kanan ini boleh bagi satu nama lah B lah. Ini C, ini I panggil dia B. Kemudian I lorekkan sebelah untuk apa? Dapatkan luas yang sama mesti apa? Opposite lah. Dia hujung sebelah kiri sama dengan hujung sebelah kanan bukan sini ini besarkan Ini macam apa? Pantolan dia flip ke kanan. Dia size sama luas sama 0.1891 0.1891 I tak tunjuk dia punya arrow tahu sini ialah menunjukkan luas rantau berlorek so kita flip ke kanan kemudian gunalah macam soalan apa, guna macam soalan ini pula buat macam soalan ini pula dan lebih satu step, iaitu lebih satu step guna kembaknya. Ini terus sudah memang di hujung kanan, kita hanya cari sebelah kiri. Bila kita dah flip ke kanan, kita sambung pakai cara seperti soalan 8 ini dah dapat sini, iaitu kita carilah luas di sebelah kiri. Di sebelah kiri kembaknya itu. Lepas kita dah lukis macam ini, kita guna 1 tolak 0.1891 lah. Dapatlah 0.8109. Kalau kita nak tulis dalam bentuk simbol keberangkarian ialah inilah. Ini sama. Saya terang kat Raja ini repeat sekali lagi kat sini. So luas sebelah kiri B itu yang kita nak cari supaya kita boleh baca sifir. Kita mesti cari luas sebelah kiri B yang putih ini Luas ini sama dengan keberangkarian P Z lebih kecil dari B. Sama dengan 1 tolak 0.1891. Kita tak mau yang hitam ini, kita mau yang sebelah kiri, kita guna jumlah. Kita mau yang putih yang lebih besar ni. Putih tambah hitam ialah 1. So nak cari putih, kita guna total 1 tolak yang hitam. Hitam diberi oleh soalan. Tolak tekan kalkulator dapat 0.8109. Inilah luas yang kita boleh cari dalam sifir. Ini yang boleh cari. Ini yang diberi ini tak boleh cari. Kita boleh cari luas di sebelah kiri nombor positif B sebab C ialah negatif, tak diberi oleh sifir. So dah jumpa belum? Tu 0.88 tambah 1 tambah 3. Kena tambah ini pun balik ke soalan lagi satu latihan yang tak boleh jumpa terus, tapi ini agak senang nak tengok ini lebih kecil yang kena tambah baru 3. Paling hampir dengan ini ialah 0.8106. Ini yang paling hampir
Ya. Kalau pergi ke kanan lagi sudah lebih. So you tahu kalau ini dah lebih mesti undur ke kiri lah satu nombor. Ini terlalu kecil sebab ada yang boleh lebih besar lagi. You kena ambil yang paling besar, yang paling dekat. Ya. Okay. Dan perlu tambah berapa? 6 kena tambah 3 lagi kan. Hujung itu, digit hujung itu kena tambah 3 lagi untuk dapat 9 di sini. Saya circlekan. So kita boleh pergi ke kiri baca Z ialah ataupun B. B sekarang 0.81. Oh, atas. Ini atas kena circle lagi. Baca ke atas juga. Ini pun kena baca ke atas. Baca ke kiri. 0.881. Ya. So B dulu dapat B dulu 0.881. Okay. Dah dapat B tapi kita bukan nak cari B. B tolong kita untuk dapat C. C kena macam mana? Kena bubur apa? Negatif. Bubur negatif. Cause yang dia sama lah, dia punya A sama kan? Satu A, satu negatif A. Dia punya nombor itu sama, hanya satu tanda positif, satu tanda negatif. Kita tengok dia punya graf kedudukannya, kita tahu lah. Tengah-tengah ialah kosong. So sebelah kanan positif, sebelah kiri negatif. So itulah jawapannya. Itulah jawapan. Okay, ada satu benda lagi cikgu nak ingatkan. Ada satu lagi tertinggal. Baru lengkap bila cikgu bagi tahu. Satu perkara penting lagi ialah kita tengok nilai ini Kita tahu separuh graf luasnya 0.5. So dari pengetahuan ini kita tahu kalau 0.1891 kalau C positif, kalau dia lebih kecil kan, lebih kecil, maka C ini mesti negatif. Kalau C itu positif, luas di sebelah kiri itu dia mesti apa? Dia mesti lebih besar dari 0.5 lah, kan? Kalau dia tengok sini dia kurang, you kena tahu C ini mesti di sebelah negatif. Kalau ini lebih dari separuh, maka C adalah positif. Ini pun kena tahu konsepnya. Kita kena tengok dia lebih dari separuh ke kurang dari separuh untuk tahu Z itu bernilai positif ke bernilai negatif. Ini kadang-kadang diperlukan juga teknik ini untuk nak jawab soalan. Soalan yang kena high level sedikit dia akan uji kefahaman kamu tentang konsep ini Okay, sekarang tengok soalan soalan yang sama pattern juga, hanya saya tukar nilai Tengok sama. Sama. Sekarang tadi ialah 0.1891. Sekarang saya bagi luas di sebelah kiri nombor negatif ialah 0.2514. Okay. Sama juga sekarang ini soalan asal, sekarang yang tengok frame yang dah ada sedikit tukar di itu. Okay, ini saya lakar satu lagi graf untuk tunjukkan kembaknya sebab ini tak boleh pakai sebab apa? C di sini negatif. C negatif tak boleh guna jadual. Supaya boleh guna jadual kita mesti buat satu graf, cari jalan. Iaitu jalannya ialah guna kembaknya yang sama luas, iaitu di sebelah kanan katakan nilai C B dia punya nilai akan sama lah, hanya ini negatif nanti ini positif bagi nama lain senang lah B. Okay, ini loret kan sama size kembak hujung kiri hujung kanan sama sebab apa? Sifat simetri. So kita tak boleh guna negatif, kita pakai kembaknya yang positif. Kemudian ikut pula cara kita cari sebelah kiri, luas sebelah kiri B sebab apa? Supaya boleh pakai jadual, kita mau luas di sebelah kiri nombor positif. Nak dapat luas di sebelah kiri guna satu tolak 0.2514 dapat 0.7486. Dan ingat dia punya simbol keberangkarian luas ini sama
juga keberangkarian bagi Z lebih kecil dari B ya, kiri ya. Kiri ialah nilai Z lebih kecil dari B ya. Ingatlah, ikatkan apa? Garis nombor semakin ke kiri nilai semakin kecil So kalau luas di sebelah kiri maka nilai Z pun lebih kecil. Lebih kecil ya. Lebih kecil. So ini saya bagi soalan yang senang, tak payah tambah-tambah. You boleh senang nak main, boleh jumpa terus kat sini, hanya kena guna mata. 0.67. Jumpa Ya. dah jumpa 0.7486 kat sini. Ini boleh jumpa terus, tak payah tambah lah. Kalau boleh dapat tepat-tepat tak payah tambah. Terus jumpa, terus baca nilai Z-nya 0.6. Kemudian naik atas sambung baca 0.6, lepas tu sambung 7. So tulis. Ini hanya untuk B dulu. Ini B dulu 0.67. So ini baca sampai 2 tempat saja, tak melibatkan sini, tak melibatkan tambah. So baca sampai 2 tempat saja lah. Ini 1 tempat, ini 2 tempat perpuluhan. Kemudian baru tuliskan jawapan bagi C yang soalan tanyakan. Ya. C tengok, kita tengoklah graf. C memang apa? Negatif. You tengok kedudukan. Skor Z itu ada di kiri ke di kanan Pak CY untuk tahu dia positif ke negatif So bubur saja negatif. Nilainya sama dengan 0.67. Sebab apa? Kembar kan. Hanya kiri kanan terbalik saja, kembar. Dia punya size, luas sama. So luas sama, dia punya nilai Z kita tak mau hiraukan positif negatif, dia sama lah. Maksudnya digit itu sama 0.67 Oke Oke, inilah soalan last. Last. Ada gitu ya.